Hai Siti, over to you. Halo, Assalamualaikum. Salam. Okay, saya punya suara okey. Alright. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Nama saya Edwan and saya banyak gelaran juga. Ada orang panggil saya SSE, ada orang panggil saya Sifu Edwan. And saya biasanya keluar ke sini sama ada pasal bisnes ataupun perkongsian mengenai kanser daripada American Anti-Cancer Institute. So bila saya cerita pasal kanser, macam mana nak rawat, macam mana nak overcome, macam mana nak prevent, orang panggil saya Dr. Edwan pula. Tapi bila kerajaan tak bagi kita keluar, dah berapa bulan ni, kalau tengok saya punya jambang ni, dah jadi Ustaz Edwan. Tapi so far tak ada lagi yang panggil macam tu. Okay, apa yang saya nak share hari ni, sebelum saya share, saya cerita saya punya background sikit. Saya ni tinggal di Datuk Keramat, KL, negeri yang kedua terbanyak kes COVID selain daripada tempat-tempat apa macam MS Noli, MS Zahid, tempat nombor 1, saya nombor 2, tempat paling ramai COVID. And saya dulu bekerja sebagai engineer, and engineer boleh kata semua engineering punya part saya dah masuk lah. Saya daripada company kereta, pergi ke kilang-kilang sawit, saya dah join betul, dan saya masuk shipping. Kalau ada brother kami dalam ni, dia tahu saya sampai ke Korea, saya buat kapal. And last kali saya dengan oil and gas company. Jadi saya memang dulunya saya bekerja. And kalau kata kita sebut engineer ni, orang yang sangat kita boleh katakan rigid lah. Dia rigid. Dia very technical. Jadi kalau kata nak jump into business macam ni, nak buat sales, nak buat marketing ni memang benda yang gila. Tapi saya buktikan benda ni boleh belajar. And kalau tengok saya punya achievement yang awal, saya dapat naik 6A dalam masa 6 bulan dengan bantuan tim yang partner saya lah, dengan cara yang betul saya buat. Okay, 6A ni kalau untuk orang yang baru, dia adalah bilangan sales, bilangan partner yang kita dapat ataupun jualan Kangen machine ni 100 biji, 101 biji paling kurang dalam, dan kita boleh dapat dalam RM250,000 ke RM350,000. So apa yang saya buat dulu, RM300,000 lebih kurang, RM250,000, RM300,000 dalam masa 6 bulan. Banyak kan? So apa yang saya buat daripada situ sampai sekarang dah dekat 7 tahun saya dalam Kangen business ni, and saya punya rank sekarang dekat 6A2. Dah 6A2 6A2 ni kalau kita tengok kawan-kawan kita yang title 6A2 ni, dia dah lebih daripada 200 biji mesin. Ada, boleh katakan semua yang 6A2 ke atas, income terkumpul dah lebih RM1 juta. Best kan bisnes ni kan? Jauh lagi banyak daripada apa yang saya dapat masa kerja oil and gas dulu. Okay, saya share saya punya slide. Boleh tak bagi saya share? Host. Saya tak dapat kebenaran untuk share screen. Dah boleh bagi tahu ya? Apa yang saya nak share hari ini adalah 17 kesilapan dalam Kangen business. Ini saya boleh katakan okay, nampak okay, boleh nampak. Inilah rupa saya. Ini bukan kata presentation biasa. Ini adalah bagi saya satu pesanan daripada sifu-sifu yang dah pernah buat bisnes ni lama, yang dah jadi jutawan, yang dah kaya. Bagi contoh kita tengoklah apa MSN, MSZ ataupun sifu Semsia sendiri. Ini pesanan-pesanan dia orang dekat dia punya partner-partner baru. And peringatan-peringatan ni dibagi tahu kepada partner-partner dia orang. Jangan buat salah ni, Semsia, sifu Semsia sampai ke India, apa yang ni buat presentation and pesanan-pesanan ni. Dia tak nak dia punya partner buat silap. Dia nak buat silap benda ni dulu. Saya dah buat benda ni. 17 silap ni saya dah buat dah. 17 silap ni, salah ni, semua dah Sifu Noli dah buat, Sifu Zahid dah buat, and dia orang compile, and dalam satu presentation ni, dia orang sampaikan dekat dia orang punya partner-partner. Itu yang saya buat juga. So kalau katalah, bisnes ni, kalau kita tengok kawan-kawan kita yang buat bisnes Kangen ni lah, ada yang laju, ada yang slow, ada kita tengok macam Sifu Ustazah semalam yang present tu. Kalau kita tengok dalam group machine owner ni, dia je yang close.
Kalau tak dia, Sifu Syami. Kalau tak dia, Sifu Syami, Sifu Hidayah kan. Jadi orang yang sama. Yang kita ni masih kat 3A, masih dekat 10 mesin, tak naik-naik dah 3 tahun. Apa silap kita? Okay. Dalam bisnes ni, saya banyak kali jatuh, banyak kali naik. And apa yang saya selalu tengok adalah pergi event, saya belajar benda ni. Bila saya tengok benda yang silap ni, saya review balik. Apa yang saya dah buat and macam mana saya nak betulkan balik. Dan itu juga yang dibuat oleh macam Ustazah, macam katakanlah Sifu Syami ni. Okay, saya tunjuk yang satu yang first kali. Okay, kesalahan yang biasa, yang pertama, yang ini standard untuk semua, dia kata semua orang baru lah. Dia tak nak belajar dengan mereka yang dah berjaya. Okay, kadang-kadang kita ni bila kita tahu pasal Kangen business ni, kita akan jadi semangat. Macam kita masuk KBS ni, kita dengar Sifu Noli cerita, kita dengar Sifu Belinda cerita, kita terus nak buat. Memang kita punya background, kadang ada orang tu dia ada background marketing, background sales, dia dah hebat jual kereta sehari, mungkin sebulan tu 20 biji kereta dia boleh jual. Tapi bila dalam Kangen business, dia still kena belajar juga apa yang Kangen business boleh buat, apa yang cara-cara yang dalam Kangen business. Bukan, tak boleh guna cara yang lama. Okay. Biasa kalau katalah dia orang buat ni, dia orang terus buat sale, dengar KPS, okay, dia dah faham sikit, dia dah beli mesin, esoknya dia terus pergi share air, dia terus pergi demo, dia terus jumpa orang, and biasanya dia akan dapat rejection. Okay, first untuk saya punya team, saya akan share sekali apa yang saya buat untuk saya punya team sekali. Apa yang saya minta saya punya partner baru untuk buat adalah review dengan saya dulu, siapa prospek, and selalu bercakap dengan saya macam mana nak approach prospek ni. Okay, sebab yang first 10 lah, first 10 prospek yang pertama kita jumpa ni sangat-sangat kritikal. Ini penentu kita punya semangat, kita punya motivation. Sebagai contoh, kita baru nak start, kita memang semangat, kita jumpa orang, kita tak tahu apa nak cakap, kita tak tahu apa nak present. And biasanya bila kita salah cakap, orang akan reject. Tak sampai 10, tak payah sampai 10 demo lah. Kadang-kadang 3 demo, 5 rejection, kita dah frust. Kan rugi kan? Jadi apa yang perlu kita buat adalah rujuk, refer pada yang dah pernah buat bisnes ni. And team saya pastikan lah diorang akan dapat saya punya support, and saya akan pastikan apa yang saya buat dekat partner bawah-bawah lagi, diorang akan duplicate. Mana saya create leaders, leader saya akan duplicate apa saya buat, dia akan pesan juga dekat partner baru ni. Jangan start dulu, follow. Okay, untuk pertama, contoh kalau katalah orang yang pertama kali dalam bisnes ni, saya akan minta dia orang buat list. Okay, jangan keluar lagi, seminggu ni buat list je dulu. Buat list nama semua prospek, dan kita review, saya akan bagi idea macam mana you nak approach. Okay, bila you dah approach, dah buat demo sikit, saya akan ajar macam mana buat demo, simple penerangan, dan bila you jumpa, you dah share air, dah tunjuk demo sikit, ajak masuk Zoom. Kita ada Zoom, boleh kata seminggu tu mungkin 4-5 Zoom. Jadi diorang boleh tengok detail yang Sifu Noli present, Sifu Zahid present, Abdul present, semua yang best-best, ataupun event yang international sekali, yang tiap-tiap minggu hari Sabtu ada kan, saya mesti buat kan. Jadi bila dia tengok, dia akan lagi faham, dia tahu lagi detail, dia akan minat terus dengan bisnes ni. Rather than dia nak percaya kita yang baru nak start. Okay. So tips untuk yang kesilapan nombor 1 ni, jangan jadi hero. Boleh ingat Ini tip yang pertama, saya buatkan nota macam ni supaya kita semua ingat. Okay. Kesalahan kedua yang biasa orang buat adalah cakap. Asyik bercakap je. Cerita pasal Kangen, jumpa kat kedai kopi, cerita Kangen, cerita bisnes, cerita orang kata apa, mesin ni ada 8 plate, 7 plate. Jadi kawan kita ni tak nampak, dia bosan. Apa benda ni, betul ke tak? Tiba-tiba cerita air boleh baikkan kanser, air boleh baikkan orang lumpur, macam-macam kan, macam Tok Bomo pula. Tapi apa yang perlu dibuat sebenarnya adalah demo. Orang nak tengok demo air tu. So, business sales ni, kalau saya boleh cerita, kejayaan dalam Kangen business macam mana nak close orang ni, macam nak close sales ni, demo je. And itu yang banyak orang tak buat. Dia percaya cara dia bercakap tu orang akan impress, cara dia present tu orang akan suka terus beli mesin. Dia tak ada macam tu. Dia kena demo. Dia kena tunjuk juga air RO ni macam ni, ini awak minum air ni, RO ni
tak ada antioksidan. Awak minum lagi lama lagi sakit. Ini apa air Kangen? Tengok, letakkan altimeter, letakkan apa iodine, nak buktikan air kita ada antioksidan. Begitu kita boleh terangkan apa penting antioksidan apa semua ni kan. Tunjuk demo macam-macam. Walaupun start dengan simple, start dengan minyak bijan ke. Sebab benda-benda ni akan impress orang. Orang akan faham and orang akan appreciate dia nak minum. Bukan setakat kita sembang-sembang, nah ambil air ni. Minum dulu. Boleh juga, tapi tak semua orang akan percayalah. Tapi bila kita buatkan demo, kita tunjukkan property air tu, orang tu akan appreciate, dia akan minum betul-betul. Bila orang tu minum betul-betul, dia akan bagi respon positif, kita akan ada peluang. And ada juga partner saya yang tak reti, dia baru nak start buat. And tools pun tak ada, tapi dia ada video. Video yang saya buatkan dalam YouTube, dia just lepak dengan kawan dia, lepak minum kopi, tunjuk video. Ataupun yang paling senang sekarang, sembang-sembang dengan kawan dekat phone atau WhatsApp, hantar video saya. And dia tengok video, and dia rasa, wow, ini air Kangen rupanya. Okay, aku nak try minum. And kalau dalam pandemik ni tak boleh keluar pun, okay, aku tak boleh keluar hantar, aku akan hantar dalam Move. Okay juga kan? Lagi senang. And satu hari kita tak ada limit, nak hantar banyak pun boleh. Sebab kita guna pengangkutan yang dibayar. Okay, tips untuk yang kesilapan nombor 2, apa yang perlu kita buat ialah kena buat demo. Tak ada demo, takkan ada sales. Jangan berangan Okay, untuk fokus untuk tunjuk demo ni, okay, saya share sikit. Okay, untuk bila kita nak jumpa prospek, kadang-kadang kita takut, kita suspend. Sebenarnya mindset kita lebih kepada nak jual mesin. Jadi bila kita punya mindset kata nak jual, jadi kita takut, kita jadi nervous. Bila kita nervous ni, walaupun kita dah kontrol gila-gila, tapi bila kita jumpa kawan kita, dia dah bau kita ni macam jual something je ni kan. Jadi kita tak terkeluar apa pun kita nak cakap tu. Ataupun bila kita cakap je orang kata, kau nak jual barang ni. Jadi apa yang saya guna, and saya pesan dekat saya punya partner, jangan fokus untuk jual mesin. Fokus untuk tunjuk demo. Nak tunjuk, kita excited nak tunjuk demo. Kita excited nak tunjukkan air kita ada antioksidan banyak. Itu je. Kita nak excited nak bagi tahu dia, you ni minum air yang bahaya. You boleh sakit. You pasal tu you sakit gout, you minum salah air. Ni macam ni rupanya air you. Ni air yang saya minum. Pasal tu saya sihat, pasal tu saya muda. Okey tak? Okey. Kesilapan nombor 3 adalah, saya tak tekan timer. Overshoot ni kan. Tapi saya boleh overshoot Kita punya masa banyak kan. Pertama kali saya dapat masa banyak dalam KBS. Boleh. Yang ini geng-geng, saya boleh gelar geng-geng MLM. Geng-geng yang suka jual kertas. Jadi dia nampak geng-geng bisnes ni, untung ni banyak, macam Sipu Belinda share tadi, untung gila-gila, ratus ribu, puluh ribu, juta-juta kan. Jadi dia jumpa kawan, kau nak tahu tak biasa bisnes? Ini business plan. Kau jual banyak ni, kau akan dapat banyak ni. Okay, ini geng-geng MLM, dia jual kertas. Tapi benda ni bukan. Dalam geng-geng bisnes tak boleh buat macam tu. Dia kena cerita daripada awal juga. Dia kena cerita juga Kangen Water tu apa. Still kena buat demo juga. Sebab enjin perniagaan, kekuatan bisnes ni adalah Kangen Water. Dia bukan dia punya, orang kata apa, dia punya business plan tu tak. Jadi bila orang tengok demo, dia tahu property, dia tahu testimoni, dia dah tengok macam-macam, dia dah join event, dia dah dengar sendiri daripada orang, baru dia minat, wah, benda ni boleh buat dia juga kan. Okay, then baru dia nampak value. Okay, benda ni bagus, benda ni benda ajaib, aku nak try jual. Aku nak semua family aku pakai. Aku nak supply dekat kawan-kawan aku dekat kampung, dekat Kelantan, dekat Johor. That's why dia boleh grow macam tu sebab dia faham produk. Jadi apa yang kita boleh buat adalah tunjuk apa yang kita boleh dapat daripada energy program ni, keuntungan bisnes apa ni, hanya selepas kita terangkan pasal produk. Lepas kita buat demo dan baru kita cerita. Benda ni wajib kena tengok, kena tunjuk. Okay, tips untuk atasi kesilapan ni adalah tunjuk produk dulu, bisnes kemudian. Okay, ingat apa yang saya share hari ni
17 kesilapan ni kalau boleh snap, saya dah tukar kepada bahasa Melayu supaya anda semua mudah nak faham. And benda ni boleh ingat. Kadang-kadang English ada ayat yang saya pun tak faham juga kan. Tapi bila saya translate dalam bahasa Melayu, saya harap semua boleh dapat yang lagi elok lah. Okey, ini kesilapan biasa. Ini kesilapan kita panggil Kangen machine tu apa? Kalau katalah, saya ada partner yang dah 3 bulan dalam bisnes tapi tak ada sale satu pun. Dia mengadu dengan saya, Wan, macam mana Wan? Tak boleh jual lah. Aku jumpa je orang reject. Okay, saya cakap, okay, explain dengan saya. Cerita dengan saya, macam mana kau sembang dengan orang tu, macam mana kau promote. Jadi first thing yang saya nampak, dia cakap Kangen machine tu apa pun salah dah. Bila orang tanya, Kangen machine, Kangen water, apa benda tu? Dia akan jawab apa tau, orang yang salah ni kan. Oh, Kangen machine tu water filter. Kan? Ataupun, dia mesin akali lah. Standard lah, mesin akali. Itu semua salah. Okay, bila kita gelarkan water filter, bila kita gelarkan Kangen machine purifier ataupun mesin akali, orang tak nak dengar. Sebab orang sensitif dengan gelaran ni. Barang-barang ni, produk-produk ni, penapis air ke, mesin akali ke, ada dalam market. Dia boleh jumpa dekat shopping mall. And benda ni murah. And benda ni banyak orang buat. Jadi kalau orang kata, kau jual mesin akali. Apa mesin akali tu? Kenapa Kangen mesin ni kan, mesin akali. Jadi orang tak minat dah nak dengar. Macam nak kena beli barang, macam orang-orang lainnya. Okay, apa yang patut kita buat? Bagi tahu kat orang dengan terus terang, dengan confidentnya, Kangen mesin ini adalah peralatan perubatan di Jepun. Kan lain impression tu kan. Jadi bila kita sebut harga pun orang tak adalah terkejut. Oh, dia medical equipment kat Jepun. Hospital pakai, doktor pakai. Okey, patutlah harga dia macam tu. Tapi bila kita kata water filter, benda lain 2,000. Ya, kita punya harga lain kan. Okay. And kita kena explain juga, mesin ni satu-satunya water machine yang dapat pengiktirafan ISO 13485, iaitu dalam kategori peralatan perubatan. Dia recognition daripada dunia, bukan recognition daripada Malaysia aja, dunia. And diguna pakai. Okay. Tips untuk atasi silap nombor 4 ni, kena ingat betul-betul. Bunyi penapis air, bunyi akali, semua benda yang tak bagus, kata yang tak bagus, kena buang. Kalau dalam English session, dia akan bagi tahu benda ni as the T-word. Okay, kesilapan nombor 5 yang biasa orang buat. Oh ni, dia sorok tentang produk mesin ionizer lain. Okay, Kangen machine ni, bila kita tengok semalam, MSSM dah present, Kangen machine adalah kategori water ionizer. Maknanya dia tak ada filter banyak. Dia run by electrolysis process. Dalam tu ada banyak platinum plates, electrode plates untuk run dia proses. Tapi dia tak bagi tahu. Dia bagi, kalau orang tanya, ada tak yang macam Kangen machine? Tak ada. Kangen machine ni satu je dalam dunia yang jenis ionizer. Tak boleh sebab orang boleh tahu, orang boleh rujuk dekat internet. Awak cakap macam tu je, orang dalam seminit, 2 minit dia boleh Google terus. Ionizer machine, melambak keluar. Jadi dia akan, bila dia rasa kita tipu dia, dia akan tak percaya kita lah. Apa yang kita cakap lepas tu, dia tak percaya lah. Ataupun dia tahu, ada brand-brand lain dia tahu, tapi bila dia tanya kita, mungkin dia nak test. Tapi bila kita jawab yang salah, okay, dia takkan dengar lah apa benda kita nak explain. Rosak lah kita punya nama kan. And satu lagi, bila kita tak explain betul-betul, dia Google dekat internet, dia akan jumpa benda-benda yang pelik kan. Kangen machine, Kangen water ni kan banyak mengganggu bisnes orang lain, termasuk industri lain kan. Jadi dia ramai haters. Benda bagus, ramai orang tak suka. Kan? Bukannya orang, peniaga-peniaga lain. Orang suka. Okey. Sebenarnya kita kena didik prospek kita dengan kelebihan produk kita ni. Kita boleh bagi tahu terus terang. Okey, ionizer banyak dalam dunia. Bukan kat Malaysia aja, banyak lagi ionizer yang macam Kangen machine yang buatkan electrolysis proses, yang keluarkan air yang ada antioksidan, yang keluarkan air yang alkaline, yang ada microcluster. Bagi tahu ada, semua ada. Cuma diorang tak sehalus air Kangen. Diorang tak sebanyak antioksidan yang boleh keluar daripada Kangen water.
Contohnya katalah Kangen water dengan antioksidan bila kita check boleh sampai negatif 1000 milivolt ataupun negatif 800 milivolt. Tapi air nazal lain mungkin tak sampai, mungkin negatif 50, mungkin negatif 100. That's why dia tak boleh jadi kategori dalam mesin perubatan. Kan? Jadi terus terang bagi tahu semua benda, and kita tunjuk sekali sijil-sijil yang energik dah dapat recognition daripada dunia, and cerita-cerita yang testimoni pesakit yang dah berjaya guna Kangen water. And so far kalau kata kita nak sorok pun sebenarnya patutnya kita tak takut pun, sebab kita boleh cakap macam ni je. Air kita hebat, beza dengan orang lain. Kalau kita boleh tengok dekat market, tak ada lagi water machine lain yang boleh share air dia orang untuk orang try. Betul kan? Okay, tips untuk atasi kesilapan nombor 5 ialah didik prospek anda. Bagi exposure, demi exposure supaya dia tahu and dia minat. Okay, kesilapan nombor 6 yang biasa orang buat adalah berada dalam kelompok persekitaran yang salah. Okay, bila saya translate English ke Malay ni, walaupun dah 2 hari saya buat benda ni, still saya punya bahasa Melayu teruk lagi lah sebenarnya. Kelompok, sebab tu saya cakap ni tak ikut sangat skrip dalam ni. Okay, bila kita nak berjaya dalam Kangen business, kita tak boleh lah duduk dalam grup-grup yang negatif. Contoh macam kita still dalam kawan-kawan sekolah, kita dalam kejiranan dia, kita punya kawan kan. Sebab kadang-kadang yang dekat-dekat ni, dia source of negativity, dia banyak pengaruh negatif. Bukan katalah dia orang ni jahat, dia orang ni ajak jual dadah ke, tak. Sebenarnya dia orang ni macam kawan rapat, kita punya family, dia sayang kita. Jadi bila kita kata nak fokus kat Kangen business jadi kawan-kawan ke family ke kata tak payahlah, kerja kau dah bagus lah, kau kerja dengan kerajaan, dapat pencen nanti fokus kat sini je cukup, biar gaji kecil pun, tapi bisnes tak tentu boleh selamat lagi, ramai yang tinggi. Jadi dia orang sebenarnya kesian kat awak, sayangkan awak, jadi dia tak kasih. Jadi kalau kata nak berjaya dalam Kangen business, boleh berkawan dengan dia orang, tapi berkawan juga dengan distributor yang dah berjaya. Berkawan dengan si Punoli, berkawan dengan saya, berkawan dengan si Saiful. Jadi kalau katalah dalam zaman pandemik ini paling senang sebab kita boleh selalu jumpa dalam Zoom. 2 hari sekali mesti jumpa, 2 hari sekali mesti jumpa. Kan? Jadi bila kita berkawan dalam tu, kita punya mindset akan terbuka. Kita akan nampak peluang lain, kita akan dapat tips-tips, kita akan dapat semangat daripada kawan-kawan yang ada kan. And dalam WhatsApp group pun saya tengok yang berjaya ni orang yang aktif dalam group. Jadi dia sendiri motivate diri sendirilah. Okay, ini ada pepatah Mak Saleh ada beritahu, anda adalah 5 orang yang anda sentiasa dampingi. Jadi bila reflect balik, kita tengok balik siapa yang kita selalu jumpa 5 orang ni. Kalau kita tengok orang tu tak berjaya, patutlah kita tak berjaya. Tapi bila kita improve, okey lah. Bila ada kesedaran tu, okey, aku nak kena kawan yang berjaya. Tak semestinya kawan yang kita jumpa mungkin macam saya selalu masuk dalam Zoom, tak cukup dengan tu, saya selalu dampingkan diri saya dengan dari segi keagamaan, kita tengok ni lah, kita tengok YouTube, kita tengok ustaz-ustaz cakap. And dari segi bisnes Kangen ni, saya akan tengok video-video daripada Eric Worre, daripada Tony Robbins kan. Jadi saya selalu pergi course, selalu pergi training, saya selalu baca buku. Jadi itu saya punya pendamping. Hebat kan? Pendamping. Okey, tips untuk atasi problem ni, pilih persekitaran anda. Anda nak berjaya dalam Kangen, berkawanlah dengan orang-orang Kangen yang dah berjaya. Okey, kesilapan nombor 7 yang biasa orang buat, ni tak nak improve. Setengah orang dia rasa, saya cerita tadi kan, setengah orang dia dah rasa dia berjaya dalam bidang lain, bila dalam Kangen business dia tak nak belajar. And bila dia fail, dia akan salahkan Kangen business. Benda ni sebenarnya salah lah. Awak hebat jual rumah, awak hebat jual kereta, tapi dalam Kangen business awak kena belajar juga. Bila fail, jumpa 5 orang, 10 orang, dia reject,
kena improve, kena tanya, kena belajar macam mana nak dapatkan sales. Sebab awak tahu, orang yang jual rumah ke, jual kereta ke, orang yang dalam oil and gas ke, yang dah berjaya, yang even dalam grup kita ni ada billionaire kan, ada billionaire yang join dalam kingdom business sebab percaya bisnes ni boleh bagi kepuasan. Saya rasa ada ni yang billionaire yang masuk hari ni. Okay. Tapi masalah orang macam ni, dia tak percaya produk. Jadi bila tak masuk dalam event, tak masuk dalam grup, WhatsApp grup apa semua, dia tak tahu sebetulnya pasal produk, pasal program Magic. And bila dia tak tahu, dia tak faham, dia tak percaya. Termasuklah dia tak percaya pada diri sendiri. Aku ni tak boleh buat lah kingdom business ni. Jadi rosak lah. Jadi kalau katalah, cara yang patut buat ialah luangkan masa baca buku. Saya dah cakap sebelum ni, baca buku, masuk training, pergi seminar. KBS ni adalah seminar yang paling besar, paling grand dalam Malaysia, saya boleh cakapkan. And tengoklah video. Top performers pun ada video sendiri, saya punya YouTube channel pun ada video sendiri, belajar untuk improve. Orang lain dah berjaya, kita tengok dalam kingdom business ni macam-macam orang. Kita ada si Fuda yang asalnya penggembala kambing. Ya, penggembala kambing, tak kerti cakap dengan orang, dia cakap kambing je, tapi boleh jadi 6A. Hebat kan? Kita ada si Fu Izhar yang dulunya driver taksi. Dia buat taksi je. Sekarang ni berjaya. Kalau kita tengok dia Fu, cakap macam Mak Salim boleh. Hebat. Hebatnya orang kata bila orang nak belajar ni, dia akan improve diri dia. Jadi dia akan menguntungkan bukan saja diri dia, keluarga dia sekali. Okay. Tips untuk atasi problem ni, sentiasa upgrade. Jadi macam diri saya sendiri pun, okay, kita dah tengok KPS ni best. Semalam kita dah puas hati, hari ni kita lagi puas hati. Jadi saya nak lagi KPS. Okay, saya beli tiket terus. KPS next, KPS. Saya akan upgrade. Sebab setiap KPS dia lain, dia akan upgrade. Grup kita sentiasa upgrade. Okay, kesilapan 88 yang biasa orang buat. Okay, ini boleh jadi satu benda yang salah juga bila promote pada semua orang. Okay, kita dengar, share je dengan semua orang, tak kisah kan, biasa orang cakap kan. Tapi untuk setengah orang, dia punya ketabahan tu tak kuat. Dia tak, orang kata emosi dia tak kuat, mental dia tak kuat. Jadi bila dia promote, terus promote, bukan kata 10 orang, yang ketiga pun dia dah down. Alamak, orang reject lah. Orang kata mahal lah. Orang kata gila lah. Bila 3 orang dia dah kena reject, dia tak nak buat dah. Ngaruh tak nak. Okay. Jadi kalau kata kekuatan, kita rasa kita ni tak kuat. Jadi bila kita promote, main bantai promote je, kita kena reject, kita tak tahan. Jadi kita punya usaha tu dah jadi tak efektif lah. Apa yang kita patut buat adalah kita list down. Apa yang saya minta kawan-kawan saya buat pun, pandai-pandai saya buat pun sama juga. List down, tengok siapa yang betul-betul perlukan. Kalau kata Mak Saleh kata hungry. Orang-orang yang hungry ataupun orang yang thirsty, yang haus, yang betul-betul nak benda ni kan. Dan kita pergi jumpa yang senang dulu. Jangan pergi yang, kita sebenarnya kita attracted dengan yang susah dulu. Itu masalah bila kita tak ada list kan, tak ada priority. Okay, ini tips yang dia orang bagi tahu untuk atasi kesilapan nombor 8 ni. Kita cari, okay, ini saya tak boleh translate lah sebab nak senang ingat min, M-I-N-T min. Orang tu ada duit, orang tu ada minat, ada keperluan, lepas tu ada kepercayaan pada kita. Kan? Tak semestinya 4. Bila kita tengok kita punya list tu, kita tandakan, okey, orang ni ada duit, ada interest, ada need, ada trust. Okey, 4. Bila ada 4, kita naikkan ke atas. Itu top priority yang kita akan jumpa dulu. Okey, yang ada kurang 1, mana ada 3 semua, okey, letak yang second group. Okey, ada 2 je, okey, third group. Okey, ada 1 je. Ni duit tak ada, minat tak ada, sakit pun tidak. Tapi dia percaya aku, okey, boleh letak nombor 4. Tapi letak yang bawah lah. Maknanya ini yang paling susah. Yang nombor 1 yang senang, susah sikit, last sekali yang susah lah. Kadang-kadang kalau tak ada benda semua ni, okay, kita letak grup lain juga, grup kelima lah. Tapi boleh approach, no problem.
Okay, next kesilapan nombor 9. Yang biasa orang buat, okay, orang nak buat bisnes ni, macam saya dulu 6 bulan 100 mesin, group sale bukan saya buat seorang. 6 bulan 100 mesin, 6 bulan 300,000 ringgit. Best kan? Memang best. Tapi benda tu tak datang bergulir. Saya usaha, saya fikir hari-hari, saya cari partner yang betul. Okay, apa yang orang lain tak dapat sebab benda ni. Salah satunya, buat benda ni macam hobi. Dia rasa dia buat betul-betul, tapi bila kita tengok, saya tengok balik saya punya partner ni, sebenarnya dia buat macam hobi je. Dia tak kejar lah. Dia tak promote pun, dia tak pergi keluar promote, dia tak, macam kata kita niaga nasi lemak, hari-hari kita buka kedai. Kangen business macam tu juga. Kita nak buat kangen business hari-hari. Jadi kalau kata kita promote 1 jam sehari, maknanya itulah kedai kita, sejam sehari. Jadi kalau katalah sejam sehari selama sebulan, jadi dapatlah 30 jam dalam sebulan. Jadi apa kita boleh expect? Berapa banyak hasil kita boleh buat dalam sejam sehari ni kan? Ini bila apa? Tak ada prospek ni, dia tak ada target, dia akan tunggu melintas. Kawan dia datang, sebab dia datang, dia tanya benda ni, aku bagi air lah. Betul nak tunggu kawan tu datang lagi, ataupun orang lain tak datang, mungkin seminggu lagi, ataupun 2 minggu lagi. Jadi total orang yang jadi prospek dia, ataupun jadi dia punya target kan, mungkin 3 orang ni sebulan. Ini bukan bisnes, ini hobi. Jadi bila promote, bila perlu je, bila melintas je, itu hobi, itu bukan bisnes. Jadi tak payah cakap lah, nak naik 6 bulan ke, nak dapat income 15,000 sebulan daripada bisnes ni, itu tak adalah, takkan jadilah. And bila kita tanya target pun, dia letak goal dia rendah. Sebenarnya nak puaskan hati dia, kita nak bagi nampak gagal. Aku tak apa Wan, aku 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun jadi 6M, tak apa. Benda tu salah lah. Dia nak buat bisnes, dia nak buat duit dalam kangen bisnes ni, tapi ada mindset macam tu. Jadi bila terus terang dengan saya senang. Okay, you nak naik 6A, you nak dapat lagi 40 mesin akhir tahun ni kan, okay, saya akan tolong. Saya tahu dia punya speed, macam mana nak buat. Kalau saya tak tahu pun, boleh jumpa si Funoli ke, dia akan aturkan. Okay, patut apa yang boleh buat, yang saya dah share tadi, cari pelanggan. Sama juga macam bisnes lain. Pastikan anda ada aktiviti harian. Okay, macam katalah, nak naik 3A bulan ni jugalah, ada lagi 3 mesin. Okay, daripada 3 mesin ni macam mana saya nak buat? Berapa orang saya nak share? Saya ada partner sekarang, macam mana saya nak tolong partner saya? Jadi kita tahu. Okay, sebulan tu apa benda nak buat? Target dah ada. Kita nak dapat 3 sale. Apa nak buat dalam sebulan ni untuk dapatkan 3 sales tu? Jadi kita tahu esok nak buat apa, lusa nak buat apa, pagi nak buat apa, malam nak buat apa. Kan? Demo, kalau boleh buat hari-hari, lagi bagus. Sebab besarkan kemungkinan untuk dapatkan sales melalui demo dan sharing, kan? Jadi tips untuk overcome silap nombor 9 ni adalah penuhkan kalender aktiviti anda. Kalau si Funoli bagi tahu, kita tak ada bos, kangen business tak ada bos. Kita dah biasa kerja daripada muda, kan? Sampai sekarang kita masih kerja lagi, kita asyik terima arahan. Jadi bila dalam kangen business kita jam. Tak ada siapa nak bagi order, tak ada siapa nak audit kita, siapa nak check kerja kita, tak ada. Jadi the only boss yang kita ada adalah kita punya kalender. And kita isi kalender ni sebelum benda terjadi sebelum benda terjadi, kita plan. Bukan kita rekod kalender bulan lepas aku dah buat ni, kan. Kita plan. Okay, bulan 7 sampai hujung bulan ni kita tahu dah esok nak buat apa, lusa nak buat apa. Macam saya punya kalender semua dah penuh dah. Kalau kita dah check kalender MSN, penuh sampai hujung tahun rasanya. Dia dah tahu apa nak buat. Jadi dia very clear. Orang kata nak naik rank ke, nak dapat sale, nak dapat berapa income sebulan ke, very clear. Okay, kesilapan nombor 10 yang biasa orang buat adalah masih rasa kurang pasti pada bisnes ni. Tak confident. Dah buat bisnes ni 2 tahun. Lama tak. Tapi tak pasti lagi lah. Betul ke bisnes ni boleh jadi
kan, dengan apa, bisnes ni boleh jadikan dia kaya, boleh jadikan dia jutawan. Dia nampak MSN atau sifu-sifu lain ataupun orang yang baru start yang dah buat duit banyak kan, dia nampak. Tapi untuk dia tak nampak, ataupun dia tak join event, dia tak join KBM macam ni kan. Jadi dia tak tahu peluang tu. Jadi yang ini biasa juga. Ni rare lah. Ada juga saya punya partner yang dah lama disconnected. Dia ada buat salah dalam bisnes, dia tak belajar, tak apa, dan dia frust sendiri. Ramai macam ni. Dia salah belajar, and dia buat benda tu tak jadi, dia senyap. Dia keluar group, dia tak join event, jadi dia tak tahu. Dalam 2-3 tahun ni dia tak tahu. Jadi bila dia jumpa saya, Wan, Kangen bisnes, okey lagi ke? Ada lagi ke orang jual Kangen machine? Saya kata gila. Time pandemik ni lah, kita punya sale naik 3-4 kali ganda. Wah, dia pun terperanjat. Aku nak join balik lah, Okay, satu lagi, bila kita tak faham, kita kurang pasti dengan bisnes ni, kita akan nampak bisnes ni kecil. Kita akan nampak macam jual mesin air, jual air, kan? Nampak kecil. Kalau kata kita jadi macam tu, jadi kita tak berapa minat lah, kita tak berapa semangat nak bangun pagi, nak cari sale, nak share dengan orang, kita tak semangat, kita nampak benda tu kecil. Sebenarnya apa yang kita ada sekarang adalah satu benda yang mega trend. Bayangkan kalau katalah kita pioneer. Kita dulu pioneer. 60-70 tahun dulu kita pioneer nak jual TV. Yang kita rasa masa tu orang kata gila lah. TV ni gila, siapa nak pakai? Kan? Siapa nak tengok TV, nak tengok kotak? Tapi kalau kata kita ni visionary, kita boleh nampak benda ni orang akan pakai selama-lamanya kan. Jadi kita jual. Masa tu kita akan jadi kaya gila. Okay, sekarang ni Kangen machine ni adalah bisnes yang akan jadi benda yang wajib dalam setiap rumah. Yang kita boleh nampak, especially time pandemic ni. Orang dah takut, orang tak ada solution lain. Okay, jaga kesihatan, jaga immune system. Nak tanam pokok oren kat rumah, nak beli oren banyak kat rumah, tak cukup. Nak beli vitamin, farmasi dah habis ataupun mahal. Okay, kena beli Kangen machine. Ini cara paling mudah. Minum air, antioksidan banyak, immune system naik. Sebab kita dah bagi banyak air ni dekat pesakit COVID ni bukan claim. Saya share sekali pengalamannya. Bila kita bagi kat pesakit yang ada COVID ni, bila minum Kangen water, dia punya pemulihan tu cepat. Orang lain kena duduk 2 minggu kat MAPS tu, yang kita tengok kita punya kawan-kawan ni tak lama, 3-4 hari dah keluar. Okay, bila kita ada benda produk, kita ada jualan yang akan jadi mega trend, akan jadi Streka, akan jadi macam TV, akan jadi macam Unify, kita akan semangat. Sebab dekat Malaysia ni, dia punya jualan masih rendah, sangat rendah. Kalau kita tengok kat sini okay. Champion mindset, nampak gambar besar. Bila kita nampak benda tu besar, kita rasa bangga, kita rasa semangat. Benda yang akan lompatkan kita daripada katil bangun pagi kan. Aku nak buat sale, aku nak buat sharing. Sebab benda ni gila, kita akan excited. Kalau kita tengok kat sini, ini saya nak tunjuk tadi. Kalau kita tengok kat sini, Law of Innovation Diffusion. Ni saya tahu ditranslate, so saya pun tak faham. Jadi, kita ikut je Law of Innovation Diffusion ni. Kita nak tunjuk kat sini, graf produk. Kalau katalah kita diperkenalkan dengan bisnes yang jual barang dekat bahagian, kita tengok Lagos ni 16%, benda-benda yang dah ada. Jadi kita nak promo, nak jual, bersepah lah. Sebelah rumah pun jual, orang depan ni pun jual. Kan? Kita pergi jumpa kawan ni, hello kawan ni, aku pun jual benda sama. Benda tu tak best. Orang dah pakai dah. Saya kata, nak jual Astro sekarang. Astro, orang dah tak. Saya silap orang kata, dah tak pakai lah, orang beli Android box je. Jadi benda tu tak best lah kan. Jadi kalau kita dalam bisnes tu, kita tahulah masa depan kita akan tak berapa terang lah. Nak kata gelap, tak boleh juga. Okay, Kangen bisnes nak tengok potensi dia, kita kat bahagian awal sekali. Kita tengok graf ni yang paling kiri. Innovators. Innovators ni yang 2.5%. Kalau kita tengok Kangen bisnes ni, Kangen machine dalam Malaysia baru 86,000. Daripada household dulu kita 33 juta, kita kira satu rumah ada 4-5 orang, mungkin household kita ada 8 juta. 80,000 daripada 8 juta. Berapa persen tu? Sikit sangat kan? Jauh lagi kurang daripada 2.5%. Jadi bila kita dalam Kangen bisnes ni,
kita dalam bisnes yang betul, bisnes yang akan menjadikan kita kaya. Sebab kita tahu yang dapat bisnes ni ramai dah jadi jutawan, ramai dah kaya. Okey, kesilapan nombor 11 yang biasa orang buat. Ini standard juga ni. Ini standard juga. Bersikap pasif. Okey. Bagi air, buat demo, demonya, bagi airnya, sembangnya sampai 2 jam. Lepas tu tinggal. Lepas tu tinggal. Orang tu tak tahu apa nak buat. Minum air, tak ada tanya dia. Macam mana minum air? Elok ke? Nak air lagi ke? Tak ada. Bagi air, dia fokus pada volume. Sehari kena 10 orang. Hantar demo, jat lagi. Hantar demo lagi. Kita tak ingat lah. Esok dia buat benda lain pula. Orang lain pula. Jadi, bila orang ni minum, dia rasa bagus, dia lupa kat kita. Sebab kita tak follow up dia. Dia tak jumpa kita. Kita pun tak ada follow up, tak ada tanya, tak ada masukkan dalam WhatsApp group, tak ada ajak masuk Zoom. Kita tak ada apa-apa tindakan. Tak ada exposure lain kita buat untuk dia kan. And benda ni happen dalam grup saya juga. And saya jumpa juga orang-orang prospek-prospek yang ditinggalkan. Bila prospek yang ditinggalkan ni, bila saya tahu, partner-partner saya tahu, kita orang akan ambil prospek-prospek ni secara mudah. Sebab bila kita jumpa, contoh saya jumpa satu kawan ni, bila kita nak promote kat dia Kangen Water ni, tak payah, tak payah cerita. Aku tahu kan, aku dah tengok demo, aku nak air tu. Aku dah minum 3 tahun lepas, aku tak tahu mana nak cari air tu. Kawan aku yang supply dulu pun aku tak ingat. Ada orang supply tapi tak ingat. Jadi aku nak air. Kan? Mudahnya, saya tak payah nak demo dah, saya tak pernah explain dah. Saya just keluarkan soalan, okay, nanti aku akan bagi air kat kau untuk try. Kenapa kau tak beli mesin? Kau tahu benda tu bagus. Ya ke? Boleh beli mesin ke? Simple kan? Orang tu beli mesin dengan saya, cara tu je. And bila anda tak siapkan homework, tak siapkan apa orang kata, cara-cara nak close ni, orang lain akan dapat dengan mudah. Jadi proaktif. 70% kejayaan jualan adalah daripada follow up. Apa yang anda buat, yang anda spend buat demo dengan beras, dengan tomato, apa semua tu, berjam-jam, 2 jam ke 3 jam ke, jauh, katalah perjalanan tu 8 jam, itu cerita je. Kan? Cerita yang hebat lah. Tapi tak dapat close, tak guna juga kan. Iaitu just 30% usaha tu. Sebenarnya 70% adalah daripada follow up, daripada exposure yang anda bagi dekat prospek. Okay, tips dia, follow up 7 kali. Kena ingat bila awak jumpa seorang tu, dah demo, dah share air, then bagi lagi exposure. Bukan kata follow up tu maksudnya tanya benda sama itu jangan salah juga. Ini orang menyampah. Bagi air, baru tunjuk demo, besok dah kuat. Macam mana minum air? Bagus. Bagus nak beli mesin. Okay, orang tu kata, belum lagi aku tengah try ni, baru 2 hari. Okay, lusa dia call lagi. Macam mana try? Okay, bagus. Nak beli mesin. Jadi, bukan kata 7 kali, 5 kali pun orang nyampah. Jangan buat benda sama. Bagi exposure lain. Okay, dah minum air, bagus memang bagus. Jadi, kalau nak tahu lebih, aku masukkan kau dalam grup. WhatsApp grup. Kita akan bagi testimoni. Itu dah second exposure. Dan kita akan bagi, kau nak try tak yang sanitizer tu? Itu bagus juga. Untuk orang COVID, kita boleh minum, kita boleh spray yang tetap. Dia lagi interesting kan? Lepas tu, benda tu jadi lagi interesting. Dan kita offer pula, masuk Zoom. Ini testimoni pasal kanser lah. Seafood Advance. SSC akan present recommendation pada AACI. Jom masuk. Mana tahu untuk kau, untuk kawan-kawan kau ke, untuk family ke, untuk protect diorang. Jadi bila cukup exposure, bila banyak exposure macam ni, dia tak boleh kata no. Dia akan kata yes untuk beli mesin juga. Dia akan cari peluang, cari jalan, macam mana aku nak ada mesin ni. Kalau setakat tengok demo, minum air, boleh berjaya, boleh terus minat, tak tentu lagi. Follow up 7 kali. Sebab bila kita jumpa, itu chances kita nak close cuma 5%. First time jumpa, 5% je. Jangan action lah, boleh close. Tapi ada orang boleh close terus, tapi 5% je. Yang ketujuh, baru chances tu, peluang tu jadi 70%. Maknanya kalau kata baru 2 kali, baru 3 kali jumpa tu nothing. Itu biasa, itu standard. Ada orang yang follow up sampai 20 kali tapi berbaloi.
Okay, kesilapan nombor 12 yang biasa orang buat. Okay, yang ini geng-geng salesman lah, geng-geng orang yang suka jual mesin kan. Dia jual je mesin. Partner dia tak beli pun. Kan, dia fokus jual. Partner, Wan, minta tolong. Aku tak ada masa lah, aku buat sale. Kau pergi belajar. Kan? Tapi bila saya bersikap macam tu, partner saya akan frust. Kan? Dia give up. Bila dia give up, saya rugi. Sebab geng-geng business ni, dia network marketing. Bila partner kita buat sale, kita akan dapat untung. Kita akan dapat duit juga. Jadi bila saya tak tolong, saya akan rugi banyak sebenarnya. Sebab tu, bila dekat rank macam ni, bila saya start 6A je, actually saya banyak spend masa untuk bantu partner. Sebab dia orang ni yang nak buat duit. Saya nak dia orang, bukan saya nak duit daripada dia orang punya sale tu, tak. Saya nak dia orang berjaya. Bila dia orang berjaya, saya senang. Tak susah pun kalau kita ada partner yang cerdik, yang betul-betul semangat, yang pandai, kita ajar sikit dia akan grow. Dan dia akan repair dengan kita sekali lah. Tak banyak lah kita kena buat kan. Sentiasa update, macam saya selalu buat weekly meeting dengan grup-grup ni, and saya open, saya sediakan satu rumah ni khas untuk saya punya partner datang, and paling senang sekarang sebab kita boleh zoom kan. Kalau kata tak nak call, tak nak apa, okay, buat air kopi seorang-seorang, okay, minum lah, kita zoom lah macam ni kan. Okay, kena ada mindset macam ni, tim jaya, saya akan berjaya. Benda ni kena selalu fikir. Apa, macam saya bangun pagi, bukan saya fikir saya punya sale je, saya fikir Abang Zali macam mana, Abang Faris, Abang Abang Azul ke, Farid, Aznil, macam mana diorang ni. Itu yang saya risaukan. Okay, kesilapan nombor 13. Yang ini kelakar juga ni. Terlalu bergantung pada upline partner. Dia macam masalah kan ni, dia suka bertenggek lah, padahal dia boleh buat sendiri. Contoh katalah anda ada upline, tanggungjawab upline ni, orang yang dah lama dalam bisnes ni, apa yang saya ajar saya punya partner ni, saya akan guide dia orang. Saya akan guide. You ada masalah macam mana pun saya akan guide. Saya tak boleh nak buatkan tu apa. Jadi bila saya bagi pendedahan macam ni, bila dia orang faham macam ni, dia orang senang. Rather than saya offer, okay, saya buatkan. Demo saya buatkan, air saya hantarkan, yang ni saya jumpa, benda tu boleh jadi over promise. Yang benda yang saya tak akan mampu buat benda tu. Sebab kita akan limitkan, saya akan limitkan saya punya prospek. Katalah saya punya partner, partner saya nak jumpa 5 orang sehari, dia yang buat 5 demo sehari. Tapi kalau kata saya offer, saya punya masa tak banyak, saya kata tak boleh, sorry bro, saya ada seorang je yang saya boleh layan sehari. Jadi dia akan rugilah, dia akan frust lah. Padahal kalau dia boleh buat sendiri, yang kalau saya boleh train untuk dia berjalan sendiri 5 orang sehari, sebulan dia dapat 150 demo. Jadi dia boleh grow, dia boleh berjaya daripada saya. Tapi kalau saya kata jangan buat, bagi saya buat, saya akan train benda salah. Dan kemudian dia akan backfire saya balik lah. Dia akan kata, Edwan, SSC, tak boleh harap lah, tak nak tolong aku lah. Padahal apa yang saya offer untuk dia independent secepat mungkin. Benda ni yang saya belajar juga daripada sifu-sifu lain, saya belajar juga daripada sifu yang paling terror dalam dunia, iaitu Eric Worre. Jadi bila kita buat macam tu, bila saya buat macam tu, dia orang akan limitkan potensial dia orang. Dia orang ni dah memang lecturer, memang presenter, tapi saya berkata, you jangan buat, saya boleh buat. Kan? Tak boleh. Okay, sebenarnya bergantung pada upline, pada orang yang dah biasa ni, untuk awal. Macam saya dulu, untuk awal-awal 3-4 orang, saya buat demo kan, datang tempat saya demokan, saya explain, time tu you belajar. Lepas tu you try buat sendiri, and saya akan guide. Bukan saya lepaskan terus, sebab lepas buat demo, lepas jual air, jumpa balik saya dalam Zoom ke, dalam datang tempat saya ke, saya boleh explain, saya boleh tambah sikit untuk bagi dia confident. Maknanya closing, kalau you all tak pandai, saya boleh tolong lah. Bertanggungjawab penuh pada bisnes dan kejayaan anda. Ini bisnes kita, macam yang semalam kita dengar, ini kita punya. Sebab kalau kita tengok
orang yang dah berjaya ni tajuk siapa share semalam dia tak ada upline pun, ataupun upline dia tak aktif. Kalau kata tanya si Funoli kan, mana upline dia, mungkin dia jawab right ataupun upline saya pupus tak terjumpa. Kalau kita tanya Sefu Semsia orang 6 orang 7 orang yang paling berjaya dalam energy business, upline awak ada tolong? Ada, tapi upline saya dekat overseas. Sama juga dengan Bernard, upline kat overseas. Sama juga dengan saya, upline saya tinggalkan saya, dia pergi Afrika, tapi sekarang dia dah balik lah. Tapi saya tak harapkan, daripada awal lagi saya tak harapkan, especially kalau kata kita tahu, contoh saya punya partner, saya pun ingatkan, okay, dia dah ada orang ni jual kat ni, orang ni jual kat ni, tapi tengok balik, you punya partner tu rank berapa. Kalau setakat baru jual 1 mesin, 2 mesin, jangan ikut sangat, ikut saya terus. jangan percaya sangat. Jadi, dan daripada situ, daripada guidance saya ni, dia orang boleh fly lah. Nak lebih, jadi nak berjaya, gandakan usaha, own the business, nak fly besar mana, nak potong siapa, nak potong macam Cipu Sentia cakap semalam, nak potong dia pun boleh, tak ada masalah. Bisnes ni bukan MLM. Okay, tips untuk overcome kesilapan ni, own the business. Ni bisnes saya, ni saya punya tanggungjawab, saya buat. Kalau kata upline saya tak nak tolong, tu dia punya pasal. Dia tak dapat pahala. Itu je. Jangan marah dia pula. Ini saya punya bisnes, saya punya demo, saya sendiri yang buat. Sebab tak guna juga. Awak minta saya buatkan demo, mungkin hari tu saya tak ada mood. Mungkin saya tak heran pun awak minta saya nak close, saya tak heran kan. Yang nak bersungguh ni awak, sebab awak nakkan sale. Okey, buat betul-betul. Kalau tak faham buat demo, okey, cari saya ajarkan. Okey, kesilapan nombor 14. Yang ini biasa juga ni. Ada juga yang dah 2 tahun, dia tak tahu pun pasal commission plan, dia tak tahu pasal referral program, dia tak tahu. Kononnya tak nak promote sangat benda ni dekat prospek kan. Nampak macam salesman. Sebenarnya tak. Bila kita jual air ataupun kita cerita pasal air, kita pasal share pasal air je, kita tak cerita pasal orang tu boleh dapat mesin sendiri, sebenarnya itu salesman. Bila kita cerita macam mana cik boleh dapat duit sendiri, boleh dapat mesin ni free, and macam mana program ni boleh bantu orang lain dapat career kan, benda tu bukan, itu bukan salesman. Itu orang kata, macam bagi saya benda tu macam kita nak support, kita nak tolong dia, kita nak dia ada macam kita juga. Jadi bila kita cerita bila ada mesin boleh masuk program ni, you akan dapat duit daripada energi. Bila you promote, bila you tolong kawan-kawan you, saudara mara, keluarga untuk ada mesin sendiri, energi akan bayar, and dalam berapa biji mesin you akan dapat balik duit tu lah, duit modal tu. Kalau cepatlah. Macam saya dapat duit modal saya dalam masa tak sampai 2 bulan. Sebab saya desperate nak duit masa tu. Jadi kita kena betul-betul faham 8A commission tu apa, educational bonus tu apa, 6A2 bonus tu apa, for category tu semua kita kena tahu. Kan? Kalau katalah awal-awal ni kita tak tahu sangat lah nak explain, okey. Tahu benda lain, nak explain detail benda lain. Tahu untuk kita sendiri, untuk explain detail kita boleh bawa masuk pergi Zoom. Tak semestinya baru seminggu beli mesin dah kena expert semua. Demo kena buat, commission plan ni semua kena tahu semua, tak. Tapi kita ada platform. Arahkan kitanya prospek ke kita punya partner pergi ke platform yang sebetulnya. Yang ada Zoom, yang si Funoli sendiri present, si Zahid sendiri present. Kan? Kena mahir dengan Global Partnership Program. Bisnes ni besar. Benda ni dah bantu banyak orang pulih ekonomi, especially masa pandemik ni, orang tak ada kerja kan. Tapi bila masuk bisnes ni, dia orang nampak senang, dia orang tak payah bawa motor lah lama, dia orang tak payah bawa Grab, dah tak payah jual karipap kan, dia orang dah kaya. Okey, kesilapan nombor 15. Yang ini kategori kalau saya boleh namakan yang tak kuat iman. Baru start bisnes, jangka 3-4 bulan, hasil pun tak nampak lagi. Jadi bila ada orang offer, bro, susah kan jual kereta mesin kan, ikut akulah jual karipap. Okay, tu jual karipap.
Buat Karipap 2-3 bulan, untung tak banyak. Baik buat Kangen Machine. Ada buat balik bisnes energi. Selang 2-3 bulan, ada sale lah dalam Kangen bisnes ni, dapat sale, dah dapat duit. Tapi ada juga orang kawan lain jual tudung. Tengah viral ni tudung bawal. Okeylah, berhenti kejap, jual tudung bawal. Jadi bila selalu keluar masuk. Jadi kita tak fokus. Bila kita tak fokus, kita nak dapat income besar tu tak adalah, kan? Nak kena dapat momentum balik, kan? Nak dapat momentum bukan senang, bukannya semalaman pum besok semangat. Tak ada. Dia kena masuk series of class apa semua juga, kan? And paling teruk sekali bila kita dah ada partner. Sebab ada benda ni wujud dalam Kangen Business ni. Dah orang kata dah rank 6A, bawah ada 100, 200 orang, asyik keluar masuk, orang boleh tak percaya. Yang 6A pun keluar juga Karipap. Ni aku yang ikut ni, betul ke tidak? Jadi dia stop. Jadi bila orang bawah kita stop, partner-partner kita stop, kita akan rugi teruk sangat. Dan kita akan start daripada, boleh sampai satu masa kita start daripada kosong balik. Walaupun kita punya rank tak jatuh, tapi start kosong balik, kita macam tak ada partner langsung. And benda tu happen. Kita kena faham satu, energy ni adalah career. Dia career. Macam saya jump terus daripada oil and gas terus masuk dalam bisnes ni. And Alhamdulillah ni dah 5 tahun lebih saya dalam bisnes ni, tak payah kerja, tak payah pergi office, pagi-pagi buta, punch card ke, online daripada pagi sampai malam tak payah. Sebab saya nampak benda ni career, ni kerjaya. And saya nak benda ni jadi career untuk anak-anak saya pula. Saya nampak. Sebab saya dah tengok MSN, anak-anak dia macam tu. Siap, macam tu juga. Jadi buat apa nak buat benda susah kalau kita ada benda yang best, kan? Yang long term, yang jangka panjang. Yang kita sentiasa bersyukur. Kalau kita tengok kan Master Sifu Cynthia cakap semalam, dia doa je, doa syukur. Itu orang yang paling top dalam energy business dalam dunia, nombor 1. Dan tak ada siapa lagi yang sama dengan dia. Tak ada benda lain tips dia. Doa, syukur, doa, syukur. Macam orang Islam lah. Okay, letak target untuk bina empire Kangen Business untuk keluarga dan anak cucu, macam saya cakap tadi lah. Okay, kita kena simpan dalam kepala. Tips dia, fokus, fikir long term. Kita boleh chat terus, Kangen Business boleh chat terus. 5 tahun apa jadi, 10 tahun apa jadi, 15 tahun apa jadi, anak kita sekarang dah jam 3, apa benda nak buat lepas tu. Macam saya tengok yang saya respect, masa saya first time jumpa Abezul ni, dia beritahu, Kangen Business saya nak buat untuk anak-anak saya. Saya dalam hati kata ni memang gila. Orang ni gila, orang Kelantan ni gila. Okay, silapan nombor 16 yang biasa orang buat ni. Actually daripada dulu, dia punya mistakes ni yang dia kumpul daripada 5, 10 and lamanya dekat 15 mistake yang dia dapat. Okay, dalam setahun 2 tahun ni kita dapat kumpul 17 mistake. Yang ini antara yang baru. 16 dengan 17 yang antara yang baru. Okay, kesilapan nombor 16 yang biasa orang buat, tak siapkan partner dengan risiko rejection. Over promise, under deliver. Okay, ni banyak mistake orang buat. Dia nakkan sale sangat, dia nakkan kawan tu buat bisnes ni, dia akan bagi tahu join je bisnes ni. Kangen Machine ni semua orang nak. Orang nak beli terus. You cakap, you tunjuk je minyak terpecah, orang terus beli mesin. You tak sempat lagi cakap berapa harga, orang kata, nah ni duit. Okay, itu silap besar. Actually kena bagi tahu dia daripada awal, kena bagi tahu benda ni macam bisnes lain, dia tak semudah tu. Ada program, kita ada bantuan, kita ada group support, kita ada leader, kita ada sistem yang akan tolong awak buat bisnes sendiri and berjaya, and buat duit sendiri. And kita akan bagi tahu, macam katalah contoh, kalau kita masuk seminar training dengan Datuk Dr. Lawrence, dia akan bagi tahu terus. Okay, you akan, basically you ada 3 rejection. You akan hadap. Mesin mahal, orang nak fikir dulu, ataupun satu lagi, saya dah ada mesin lain. Itu macam mana nak jawab. Okay, untuk orang yang pergi seminar ni, dia yang tahu. Orang lain tak tahu. Pasal tu orang yang rajin pergi seminar, rajin pergi training, dia akan dapat benefit, dia akan banyak buat sale. Jadi bagi tahu dia macam mana nak buat. Yang dah pergi seminar macam saya bagi tahu pula saya punya partner, kan. Dan saya harap siapa-siapa yang pergi training KBI macam ni, partner tak ikut ataupun partner tak faham, baru start kan, atau prospek ke tak faham baru start, ajar dia lah. KBI ni banyak, dia ada semua benda
Yang Dr. Lora ajar, Jivan ajar, semua ada dalam ni. Compilation and tiket dia murah. Untuk dapat sale yang banyak, perlu banyakkan demo. Yes, ini kena bagi tahu orang. You nak sale banyak, you nak cepat naik rank, demo je. Banyakkan demo. And kalau kata tips yang ini, dia orang gelar SD 501. Macam nama mesin kita show demo tu 501 people. Maknanya tunjuk banyak, buat banyak. Kalau kita tengok sejarah-sejarah Cifunoli, Cipucin ke apa ke, dia orang banyak buat demo. Sehari 1 demo, sehari 3 demo, and dia orang konsisten. Okay, kesilapan nombor 17. Yang ini saya punya favorite. Ini saya suka. Yang ini yang orang biasa buat, dia jual produk. Dia buat direct sale je. Maknanya orang macam ni nak jual mesin. Tapi dia ada yang hebat lah. Boleh jual 10-20 mesin direct sebulan kan. Boleh. Memang ada orang buat macam tu. Tapi dia still bisnes ni, bisnes network marketing. You boleh jual. Tapi kalau you punya team tak grow, you akan penat. Kita dah tengok sendiri orang yang hebat boleh jual direct 200 mesin tapi dah tak buat sale dah sekarang. Sebab penat. Dia buat macam retail. Yelah orang jual nasi lemak hari-hari pun kalau dah 5 tahun penat juga kan. Dia boring juga. Bisnes ni mudah sebab kita ada partner group yang buatkan sale and benda tu akan contribute pada kita punya pendapatan. Jadi bila kita sakit, kita orang kata tak mampu, contoh katalah kita nak enjoy lah setahun kan, enjoy ke nak buat apa-apa ke, tak boleh keluar ke, tapi kita punya sale grow, kita boleh buat. Saya pernah buat perangai ni, si Punoli tahulah, 2 tahun saya tak buat apa-apa, tapi income still masuk. Saya ditimpa macam-macam lah, saya enjoy lah apa semua dulu kan. Okay, tapi bisnes ni boleh, kalau kita kerja tak boleh. Okay, tips yang betul adalah cari business partner juga. Okay, yang saya gunakan info ni daripada Dr. Kaz Yokoya. Dr. Kaz Yokoya ni dia Energic punya master trainer. Dia bukan distributor, dia Energic punya master trainer. Maknanya you all nak jadi dash 3, dash 4, dash 5 ataupun si Funoli nak dash 4 dah lama, nak jadi dash 5 lah, nak jadi dash 6. Dia akan jumpa Dr. Kaz. Dr. Kaz tolong macam mana saya nak buat. Dr. Kaz ni expert. Dia akan bagi tahu. Okay, you Mrs. Noli, you kena buat macam ni. Okay. Tips dia yang untuk yang ini dia bagi tahu. Dan benda ni penting juga, dia bagi tahu jangan cari dekat orang sakit je. Jangan fokus ke orang sakit je. Cari juga orang untuk yang cari income, orang yang nak buat duit. Sebab orang yang buat duit ni akan grow. Sebab you bukan pandai pun, dia kata you bukan pandai buat sales pun. Jadi bila you cari orang yang semua prospek, 100 orang prospek ni semua sakit bawah pinggang, kan susah. Memang boleh jual mesin. Orang cancel kan memang boleh jual mesin. Nak apa orang kata nak promote, nak convince dia, tak susah lah sebab dia pun memerlukan mesin ni. Tapi bila dia beli pun, kan kita harap dia grow dalam bisnes, susah sikit lah. Betul tak? Okay. Boleh tolong, tapi jangan lupa orang yang nak cari duit. Sebab dia orang ni pun sakit juga, kita kena tolong juga. Okay, bila dah ada partner, duplicate. Apa yang kita buat, dia pun tolong orang. Tolong orang yang sakit poket ni. Okay, bawa partner pergi event macam KBS, EKW ke, supaya dia orang belajar. Macam saya dulu memang malas lah. Masa start dulu bisnes, kita dah kerja. Saya kerja dengan oil and gas company. Memang banyak training. Seminar, training, meeting, itu je. Pusing-pusing. Jadi bila masuk geng bisnes, seminar juga. Training juga. Saya fed up, saya boring. Tapi bila saya masuk sekali, saya kata, ni penting. Serius penting. Jadi masa dulu tak ada macam ni. Kita kena pergi dewan. Jadi nak pergi dewan ni, event dia setahun sekali, setahun 2 kali je. Kan? Tapi bila ada event ni, ini tempat yang macam KBS ni lah. KBS ni tempat yang kita grow. Kita grow. Kalau katalah tak ada KBS, kita orang susah nak grow. Itu saya memang terima kasih banyak dekat si Penoli, si Zaid. Dalam beberapa tahun ni, dia organize. Walaupun dalam pandemik, dia cari idea. Pandemik orang tak boleh keluar, okay, kita buat event dalam kotak komputer ni. Dalam alam maya ni. And benda tu works. Gila-gila punya. Katalah you bawa first time, you ada prospect, you ada partner, mungkin start sikit kan. Mungkin bawa 5 orang.
next KBS, you akan grow. Kalau kata you tengok, next KBS, you bawa 5 orang juga, mana you tak grow lah. You punya bisnes macam tu. Tapi kalau next KBS, you kena target. Okay, 10. Mesti 10. Okay, next KBS dia akan grow. Macam kata saya punya last KBS, saya bawa saya punya team tak ramai. Mungkin 40-50 orang. Ni baru cerita 3 bulan lepas. KBS hari ni, kali ni, saya punya team antara yang paling besar. Lebih 120 partisipan. Mana kalau kita tengok dekat sini saja, ni 360 orang. 30% adalah saya punya team saja. And saya imagine saya punya team dia akan grow lagi cepat, dia akan jadi 2 kali ganda, 3 kali ganda pada KBS akan datang. And belilah, dia sekarang dah open sekarang ni ada offer. Yang MC cakap tadi tu, ada offer beli tiket sekarang untuk next KBS, you akan dapat murah. Start besok dia dah harga lain kan. Jadi grab this opportunity, sebab saya nampak dalam bisnes ni memang real, benda tu memang betul. Kat event je kita tahu kita punya strength, kita punya kekuatan. Kalau kita tak ada pengikut, tak ada pengikut, tak ada orang percaya kita nak datang sini, nak datang event kan, maknanya kita punya bisnes tak grow lah. Jadi kita kena cari online, kita cari partner lain, kita cari prospek lain kan, untuk grow. Jadi event sangat penting dalam tips ni. Okay, dia punya tips yang terakhir, cari business partner juga, bukan cari pengguna sahaja. Okay, semua dah tahu. Okay, saya keluar kejap. Semua dah tahu, semua dah nampak 17 mistake. Saya harap kita semua, sebab benda ni bukannya senang, bukannya dapat hari ni kita boleh amalkan, sebab saya pun bertahun juga. Saya akan review, saya test review. Saya tengok balik 17 mistake ni, you all dah ambil gambar tadi kan, dan salin nota. Setiap berjalan tu, seminggu sekali tengok balik, ada tak mistake kita buat. And biasanya kalau kata tak faham, jumpa balik your leader. Macam saya punya partner pun, bila dah event macam ni, dia dah faham apa benda saya cakap ni, so dia akan call saya lah. Kawan, yang nombor 6 ni tak faham lah. Yang nombor 9 ni tak faham lah macam mana nak buat. Okay, sebab bila tahu benda ni, reference ni, kita tahu kita tak nak buat benda ni, and kita akan berjaya. Sebab kalau kita tengok mana-mana event yang Samsia buat, ataupun yang Kangen Business buat, KBS buat, tajuk ni mesti ada. Jadi tajuk ni sangat-sangat penting. Jadi follow. Saya doakan semua orang boleh tahu apa nak buat, apa yang benda salah yang tak perlu dielakkan, and kita semua akan berjaya dalam masa yang sekejap ni. Seminggu ni, sebulan ni, 2 bulan ni, sampai ke KBS akan datang. Okey, terima kasih. Itu saja daripada saya. Apalah ada benda yang salah saya cakap tadi. Terima kasih.